rasa marah and sedih. Ibu you yang masih okey lagi, masih waras lagi, kalau tak kat rumah tu, kesian dia orang. You know, and then kau datang jumpa pun setahun sekali. Apa? Because you mampu kan? Apa salah dia duduk dengan you, boleh main dengan cucu-cucu dia. Dia lagi bahagia daripada kau hantar kat rumah tu, kesian dia orang. Faham? So, fikir-fikirkanlah Dia orang yang membesarkan kita kan, daripada kecil sampai besar, sehinggalah kita menjadi manusia yang berjaya, yang baik, di mana mereka berdidik, dan akhirnya kita menghantar mereka ke rumah orang tua. Dia dah jaga kita masa kita kecil. Apa salahnya kalau kita pula untuk membalas jasa mereka? Itulah kata jasa yang perlu kita balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam, yang sentiasa bersama dengan Sembang Viral di TV9 pukul 7.30 malam. Baik, saya bersama dengan Ustaz Elia Ismail sekali lagi. Kemodenan sekarang ni Ustaz, kita ada banyak rumah-rumah orang tua-tua Ustaz. Kalau dulu-dulu Ustaz, bila katakan rumah orang tua-tua itu adalah rumah-rumah orang tua-tua yang ditinggalkan. Yang dipandang negatif lah. Pandang negatif. Tapi sebenarnya dalam konteks kita tengok pada kebaikan, di rumah orang tua-tua yang ada sekarang ni, yang dibayar Ustaz, dia macam nursery Ustaz. Macam nursery, betul. Jadi boleh atau tidak anak-anak ni mengantar orang tua mereka ke rumah orang tua-tua Ustaz? Dia sebenarnya persoalan tentang boleh ke tidak ni dia bergantung pada kemampuan. Dia maaflah orang kata subjektif, kemampuan. Bagi saya lah, nursery ni dia lebih memudahkan kot. Dia memudahkan, macam tadi Tok sebut, kita dalam dunia yang masing-masing sibuk. Suami isteri dua-dua dah bekerja. Kita dulu suami ataupun ayah kita lah, mak tak kerja. Jadi sekarang dua-dua kerja. Anak pun di sekolah ataupun di pusat asuhan. Jadi orang tua yang kita jaga ini, mungkin bergilir adik-beradik ni, macam mana ya dari segi, kalau dia sihat, dia boleh urus diri, mandi semua, okey. Tapi yang jatuh sakit, yang ada dressing, yang ada, maaf ya, ada bed sore, ada kecederaan pada badan yang memang dia kena diuruskan, makan, minum dia semua, kita perlukan pusat-pusat yang macam tu untuk sebenarnya. Tapi ada mak bapak, anak semua tegap-tegap, hantar pergi rumah orang tua-tua. Kecoh viral Ustaz. Tu saya kata tu, kita tak boleh nak menilai orang berdasarkan kasut kita, tak boleh. Kalau aku jadi dia, aku akan jaga mak aku sampai meninggal. Engkau tak duduk di tempat dia. Kau tak duduk tempat dia. Engkau makan gaji bulan-bulan. Makan gaji. Kau kerja kuat tak kuat pun gaji masuk. Dia kerja sendiri. Kalau tak ada job, macam mana? Nak sara mak pun tak boleh. Jadi kita jangan hukum orang macam kita, tak boleh. Kita bakal tua Ustaz. Maknanya kita kena buka minda kita bahawa satu hari nanti zaman berubah, bahawa rumah orang tua-tua tu bukan tempat yang negatif yang dipandang oleh masyarakat. Dia lebih membantu kita, memudahkan urusan. Ada setengah tu, saya pernah dijemput untuk bagi ceramah. Saya pun masa tu saya tak tahu tajuk apa tu. Pusat jagaan orang tua-tua panggil saya ceramah. Saya tanya dia, tuan nak ceramah tajuk apa ni? Ini semua acik-acik baring semua ni. Kalau yang muda-muda ni bagilah motivasi. Ini dah baring semua. Ustaz cerita je lah persiapan menuju meninggal katanya. Saya pun tak tahu. Tapi betul juga. Apa lagi? Tapi ceritalah bidadari, syurga, bagi dia semangat sikit. Itu. Jadi maknanya kita nak beritahu pada semua penonton-penonton, jangan pandang serong pada orang yang mengantar orang tuanya ke situ. Walaupun tak nafi. Kita tak nafi. Ada sebilangan atau sebahagiannya yang memang dia sihat, dia ada kemampuan, ada masa untuk jaga, tapi dia malas melayan kerenah orang tua. Dia, maaf ya, seolah-olah macam buang tau. Bukannya minta tolong jagakan, tapi istilahnya macam membuang ini orang apa tuanya. Hukum dia, Ustaz? Kalau macam itulah boleh bawa dosa. Kita nampak satu senario yang akan berubah secara besar-besaran. Jadi maknanya rumah orang tua-tua ni memang diperlukan di masa akan datang dalam kehidupan kemodenan ni. Betul. Ustaz setuju? Ya, saya setuju sebab melihat kepada realiti. Saya tidak bercakap dari kata orang apa, sedap mulut, dia boleh. Dah. Saya lihat pada realiti suasana, khususnya orang yang tinggal di warga bandar ni lah. Maknanya dengan kesibukan dia. Kadang-kadang takut sibuk suami isteri, akhirnya orang tua yang dah satu tak sihat, makan tak terurus, kesihatan tak terurus. Lepas tu dia tak ambil, mungkin ada setengah tu dia mengupah jururawat datang ke rumah, hari-hari datang kan. Sebab ada setengah orang tua tu dia nak sendirian, atau ada setengah orang tua dia nak berkawan. Macam ada setengah ustaz-ustaz kita pun ada wujudkan pondok-pondok macam Ustaz Kazim kan. Dia ada buat pondok dia sendiri sebab dengan melihat bahawa orang tua tu kebanyakannya tak uzur, tak sakit, dia boleh urus diri sendiri, tapi dia nakkan kawan, dia nak pengisian, dia nakkan satu suasana yang berbeza daripada kampung dia. Sama dengan umur dia. Kadang-kadang orang tak faham Ustaz, kenapa orang-orang ni, anak-anak ni hantar kepada nursery. Kita panggil bukan orang tua, nursery, rumah orang tua ni dulu kan. Kadang-kadang ialah
kita nampak orang tu macam sihat, orang tua ni, tetapi dia kadang-kadang pakai pampers. Ya. Dia terkencing dekat dalam Lampin pamper, apa. lampin. Lepas tu dia berak pun sekali. Siapa nak cuci ustaz? Siapa Anak cuci? kerja. Lepas tu Betul. jadi marah, jadi kurang Betul. ajar, jadi berdosa, jadi Lebih tu sampai suami isteri boleh bergaduh. Itulah awak nak sangat jaga bapak. Itulah awak nak ada sangat yang jaga bercerai mak. ustaz. Memanglah boleh. Itu yang kita kata pihak nursery itu membantu. Membantu ustaz. Bukan ganti tugas, bantu kita. Ada ustaz. Dia ambil ni bapak dia ustaz, dia hantar kat balai poli, dia tinggalkan kat balai poli dengan beg ustaz. Ini apa macam mana ustaz? Nanti dahlah dengan tu. Geran tanah bapak dia ambil. Lepas tu entah macam mana dia pergi isytihar kata bapak dah meninggal. Memang wujud tu. Ustaz dah betul ustaz. Apa tak adanya. Memang dia isytihar kata bapak dia kata entah dia buang mana ibu dia apa. Sebab tanah dia nak, orang tua dia pergi buang. Jadi Ini benda neraka ni ustaz Na'udzubillah Muzalik. Na'udzubillah. Sebab tu kita doalah generasi keturunan kita. Kalau belajar tak tinggi sekalipun, hormat orang tua, sayang orang tua sampai hujung hayat. Itu aja kita ajar. Ada setengah mak apa risau anak belajar tak tinggi. Tak apa. Tak apa ibu-ibu ayah anak belajar tinggi tak tinggi sangat pun tak apalah. Janji dia sayang kita. Dia ambil tahu pasal kita, ambil berat pasal kita, dan kalau dia hantar nursery pun itu ikhtiar dia, kemampuan dia. Kalau dia tak kerja, dia tak boleh nak survive keluarga dia pula. Dia pun ada anak isteri semua nak makan. Itu cara dia. Kalau pun ada macam saya pernah pergi pusat jagaan tu, dia hantar, petang dia datang ambil, atau kadang dia hantar sebulan, jenguk, datang Ada jenguk. yang ambil seminggu sekali. Ada macam tu. Tapi kita berharap juga pada orang tua-tua ni jangan kecil hati. Masalah dia anak-anak nak buat macam ni, tapi masalahnya orang tua. Dia anggap dia dibuang. Dia anggap dia buang. Jadi maknanya kepada semua orang yang belum tua, termasuk aku, termasuk ustaz. Belum tua. Yalah, belum nyanyuk lagi ustaz. Jadi maknanya kita kena fokus sekarang, satu hari nanti mungkin aku duduk di rumah orang tua-tua. Kita dapat belajar ilmu kat sana ustaz. Betul. Rumah orang tua-tua ni ada satu tempat di mana orang tua-tua dipanggil orang tua yang duduk di rumah orang tua-tua. Jadi bad impression daripada generasi-generasi yang daripada dulu. Bila nak sampai rumah orang tua, maknanya tempat buangan. Jadi macam mana kita nak mengelakkan persepsi ini? Kalau orang putih dia kata time will tell lah. Maksudnya dari semasa ke semasa kesedaran diberikan, penjelasan diberikan, kepahaman, masyarakat kita akan boleh menerima keadaan ini dan bukan memandang ia satu keaiban. Kau tinggal di mana aja? Aku tinggal dengan rumah pusat je. Anak-anak kau lempar situ. Itu mungkin dahululah. Makin lama kita sudah boleh perjelaskan. Dan kadang-kadang mungkin ada setengah orang tu dia sendiri yang bagi tahu stand dia. Kau jangan fikir macam tu. Memang aku sendiri yang nak duduk situ. Aku suka berkawan. Aku tak nak duduk sorang-sorang melepek di rumah tu menengok TV ya kan. Jadi apa masalah dia kalau kita bagi anak-anak nak dapat pahala yang banyak, kita jaga orang tua kita ni sampai dia mati. Apakah ganjaran yang paling besar yang diperoleh bagi anak-anak yang macam ni? Akbar. Dia kalau cakap dari sudut ganjaran besar sangat. Antara yang kita diajarkan, berbaktilah, berbuat baiklah, hormatlah pada orang tua kita, kerana kelak kita akan dihormati nanti. Kita akan dihormati. Kadang-kadang kita tengok kalau perlakuan kita terhadap orang tua kita secara ala kadar ataupun asal-asalan saja, janji orang tak mengata, kita takut kita nanti pun akan dilayani begitulah oleh generasi kita pula nanti ni. Dan selain daripada tu, ganjaran paling besar sekali syurga. Sebab syurga ni bukannya apa. Dia dua benda lah kena ada bila kita nak jaga orang tua ni. Pertama sabar, kedua faham. Sabar ni maksudnya kadang-kadang orang tua kita sudah tidak seperti yang kita kenali dia dulu. Dan menjaga orang tua bagi pada pendapat peribadi saya, apabila mereka telah mati juga, harus juga kita sedekahkan bacaan Al-Quran, doa dan sebagainya. Kerana menjaga orang tua ini sampailah kita mati. Kalau kita buat baik pada ibu bapa kita, buat yang terbaik pada ibu bapa kita, insya-Allah anak-anak kita akan buat terbaik untuk kita. Jangan kita kongsi, kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Terima kasih bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral setiap malam di TV9. Kalau tak puas hati semua orang, kita PM tepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.